Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua. Kami pelajar dari IPG Kampus Ipoh akan membentangkan KPPB bagi kursus PIMK 3103 Pengajian Akhlak dan PIMK 3123 Pentadsiran dalam Pendidikan Islam. Pensyarah pembimbing bagi kursus pengajian akhlak ialah Ustaz Fauzai bin Yusuf, Ustaz Syahadil bin Abdul Rahman dan Dr. Yusuf bin Yaakob. Bagi kursus pentadsiran dalam pendidikan Islam pula ialah Dr. Rafizah binti Muhammad Saleh. Sebelum mengorak langkah, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada saya sendiri, Faika Wasifah binti Jamaluddin, Mustaqimah binti Muhammad Mustafa, Nur Ain Maisara binti Muhammad Omar, Nur Aisyah Amni binti Muhammad Azmi dan Fazihah Najah binti Zulkifli. Hadirin sekalian, antara isi kandungan pembentangan kami hari ini adalah berkisarkan proses merungkai CLO interdisciplinary kursus, essential question, proses backward design, model reka bentuk pembelajaran, model pembelajaran pelajar, kompetensi pembelajaran bermakna 6C, model kerangka 3R dan model 3E, kekuatan, cabaran serta cadangan penambahbaikan. Baiklah, bagi proses merungkai standard bagi kedua-dua kursus adalah sebagaimana terdapat 4 CLO bagi kursus PIMK 3103 dan 5 CLO bagi PIMK 3123 yang telah dispesifikasikan kepada pengetahuan, kemahiran dan juga kefahaman yang perlu kami kuasai. Seterusnya ialah hasil pembelajaran dan kriteria kejayaan yang ingin dicapai. Bagi hasrat pembelajaran antaranya kami belajar menilai isu-isu keruntuhan akhlak remaja dan belajar membina item soalan berasaskan KBAT. Bagi kriteria kejayaan pula, kami dapat menilai isu-isu keruntuhan akhlak remaja serta dapat membina item soalan berasaskan KBAT. Kita beralih pula kepada CLO yang menjadi rangsangan terhadap pembentukan big idea kedua-dua kursus. CLO bagi kursus PIMK 3103 ialah menilai isu-isu keruntuhan akhlak remaja dan penyelesaiannya dengan merujuk pelbagai sumber melalui pembentangan. Manakala CLO bagi kursus PIMK 3123 pula membentangkan item soalan yang dibina berasaskan KBAT mengikut bidang pembelajaran pendidikan Islam. Daripada CLO ini terhasilnya big idea iaitu pendidik murabbi menjana pelajar berakhlak mulia. Hadirin sekalian, daripada big idea ini terdapat beberapa essential question dapat dibina iaitu pertama, bagaimanakah melahirkan pendidik yang bersifat murabbi? Kedua, mengapakah pendidik perlu bersifat murabbi? Ketiga, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada pendidik yang bersifat murabbi? Dan EQ keempat ialah apakah kesan pendidik murabbi terhadap kemenjadian murid. Seterusnya kita beralih pula kepada proses backward design yang melibatkan 3 peringkat. Peringkat pertama, mengenal pasti hasil pembelajaran iaitu CLO bagi kursus yang diambil. Kedua, menetapkan bukti hasilan iaitu melalui pentadsiran. Ketiga ialah perangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berikut ialah bukti pentadsiran bagi kedua-dua kursus. Seterusnya ialah pelan pembelajaran atau aktiviti yang dijalankan. Antaranya ialah perkongsian ilmu dengan pensyarah daripada dalam dan luar tanah air. Kami juga turut menganalisis artikel dan mengadakan pembentangan bagi meningkatkan lagi pemikiran kritis para siswa berkaitan pembinaan item pentadsiran dan juga isu keruntuhan akhlak. Kami juga mengadakan perbincangan taklimat penggunaan ChatGPT dan pencarian bahan melalui sumber yang sah. Melalui pengalaman pembelajaran secara interdisiplinari ini, banyak pengetahuan baru telah kami lalui. Antaranya ialah pembelajaran melalui Blend Space, berperanan untuk membina atau merancang kaedah pengajaran yang menarik, menggunakan kemudahan digital sebagai usaha untuk menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan menekankan inovasi dalam pengajaran. Kedua ialah penggunaan Google Sites dan Padlet sebagai salah satu media penyebaran maklumat secara digital yang boleh diakses dengan mudah serta membolehkan kolaboratif sesama rakan dilaksanakan. Penggunaan AI seperti ChatGPT dan ChatSonic memberi pengalaman yang cukup bermakna kepada kami selaku bakal pendidik yang semestinya perlu mengikut arus perkembangan semasa. Melalui perkongsian penggunaan AI ini, menyedarkan kami bahawa ilmu boleh diperolehi di hujung jari sahaja. Melalui Dimension AI, Housing dan Google Scholar pula memberikan banyak informasi berkaitan bentuk penulisan terutamanya penulisan artikel dan bahan ilmiah yang lain. Kami juga mempunyai pengetahuan baru dalam menghasilkan e-book tentang contoh item pentadsiran sekolah rendah dan juga artikel berkisar tentang isu semasa. Sesungguhnya, pengalaman ini dapat menyuntik semangat kami untuk meningkatkan kompetensi diri agar mampu bersaing bukan sahaja dalam kalangan IPG tetapi juga di peringkat antarabangsa.
Seterusnya, terdapat juga beberapa model yang terlibat dalam pembelajaran bermakna seperti model reka bentuk pembelajaran pelajar. Model ini merangkumi amalan pedagogi, rakam pembelajaran, pemanfaatan digital serta persekitaran pembelajaran. Melalui amalan pedagogi, ia dapat memberikan peluang dan ruang kepada para pelajar bagi melibatkan diri dan meningkatkan motivasi dalam proses pembelajaran. Rakam pembelajaran turut terlibat sebagai pendorong dan pembimbing dalam usaha memacu pembelajaran bermakna. Penggunaan digital seperti ChatGPT, BlendSpace dapat meningkatkan kefahaman kami dalam pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah turut menyediakan persekitaran pembelajaran yang interaktif dan berpusatkan murid yang dapat memberikan impak positif terhadap suasana dan diri pelajar itu sendiri. Seterusnya, model pembelajaran pelajar merangkumi 3 elemen iaitu perhubungan sama ada antara pelajar dengan pelajar dengan pensyarah yang mengajar atau dengan pensyarah daripada institusi lain. Aspirasi iaitu pelajar diberikan kuasa untuk membina tugasan, menilai pembelajaran serta membuat keputusan. Dan belajar cara belajar di mana murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran melalui kaedah maklum balas daripada guru, perbincangan, penyelesaian masalah dan sebagainya. Pelaksanaan aktiviti yang kami lalui juga telah pun memenuhi konsep model KPPB iaitu kompetensi pembelajaran bermakna 6C, model 3R dan model kerangka kerja 3E. Bagi kompetensi pembelajaran bermakna 6C, terdapat 6 ciri yang telah kami kuasai sepanjang pelaksanaan KPPB iaitu sahsiah, kewarganegaraan, komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan pemikiran kritis. Dari aspek sahsiah, kami telah melaksanakan segala tugasan yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab. Dari segi kolaboratif dan kreativiti, kami telah bekerjasama dalam menghasilkan e-book yang dapat meningkatkan kefahaman pelajar, kreativiti serta memupuk nilai kerjasama dalam melaksanakan tugas. Kemudian, melihat dari segi kewarganegaraan, kami dapat menghasilkan penulisan yang dapat memberi kesan kepada permasalahan global. Bagi aspek komunikasi, kaedah pengajaran pensyarah yang pelbagai dapat melatih kami berkomunikasi dengan yakin melalui fakta yang sahih. Bagi kompetensi pembelajaran bermakna 6C yang terakhir iaitu pemikiran kritis, pelajar dapat menghasilkan penulisan artikel dan item pentaksiran berasaskan idea dalam realiti semasa. Model 3R merangkumi relationship, relevance dan rigor. Dari sudut relationship, pensyarah menggunakan kemudahan teknologi dalam membina hubungan selain pembelajaran secara bersemuka. Penggunaan WhatsApp, Telegram, Google Meet dan Google Classroom dapat menjalinkan hubungan antara pelajar dengan pensyarah dan pelajar sesama pelajar. Aktiviti perbincangan, pembentangan dan sebagainya adalah relevance atau berkaitan dengan perkara yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membina pemikiran kreatif dan kritis. Akhir sekali, rigor, di mana kami berupaya memikir secara mendalam terhadap sesuatu isu sehingga berupaya membina item pentaksiran berkaitan permasalahan dalam masyarakat. Seterusnya ialah model 3E iaitu engagement, keterlibatan pelajar dalam pembelajaran. Model ini juga dikaitkan dengan pemanfaatan digital di mana kami menggunakan teknologi digital seperti Canva, Google Site dan sebagainya dalam proses pembelajaran. Manakala enhancement di mana pelajar menggunakan sebarang media yang membolehkan peningkatan pengetahuan dalam pembelajaran bagi memastikan bukan sahaja pengetahuan malah minat terhadap topik yang dipelajari akan turut meningkat. Bagi extension iaitu lanjutan, kami melakukan TikTok dengan pensyarah daripada Universiti Damaskus Syria menyediakan e-book dan membina artikel yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Hadirin sekalian, kekuatan atau faedah yang diperoleh sepanjang melaksanakan KPPB yang pertama ialah kualiti pembelajaran di mana pensyarah mengamalkan pembelajaran abad ke-21 menggunakan teknik pembelajaran scaffolding, perbincangan dan sebagainya memberi peluang kepada pelajar meneroka dan mencipta pengetahuan baru. Kedua ialah memanfaatkan teknologi dalam menghasilkan bahan pembelajaran seperti penggunaan Canva dan ChatGPT adalah selaras dengan teknologi revolusi industri 4.0. Ketiga ialah antaramasaan di mana pengetahuan pengajaran dan pembelajaran bukan hanya tertakluk di dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Keempat ialah perhubungan sosial dan merubah cara pemikiran kami bahawa pendidikan bukan hanya terhad kepada peranan guru, bahkan sebagai pelajar kami juga bertanggungjawab untuk mencari ilmu dan kemahiran.
Hadirin sekalian, antara cabaran yang dihadapi ialah pembinaan ibu memerlukan kami untuk menjalani proses meneliti di SKP menyesuaikan dengan isu-isu akhlak terkini serta menambah elemen grafik agar lebih menarik, dapat memenuhi kriteria untuk membentuk guru yang bukan sahaja bersifat rabbani tetapi juga kreatif dan inovatif. Begitu juga dengan cabaran menghasilkan artikel yang berkualiti di mana kami perlu meneliti artikel berkaitan daripada sumber yang sah dan berkualiti. Justeru, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang dapat kami kemukakan. Pertama, siswa guru perlu tonjolkan bakat mereka dengan meningkatkan kemahiran dan potensi yang ada. Kedua, menyertai lebih banyak kursus atau seminar pendidikan bagi menambah dan meningkatkan pengetahuan tentang KPPB. Ketiga, mengadakan kolaborasi dengan pelbagai pihak terutama yang berpengalaman dalam KPPB. Hadirin sekalian, sekian sahaja daripada kami dalam membentangkan KPPB PIMK 3103 Pengajian Akhlak dan PIMK 3123 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam. Sekian, terima kasih.